Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kembali lagi mendengarkan kisah-kisah seram di channel Seram Santai. Untuk episod siri cerita seram Khamis malam Jumaat kali ini, Syafa nak kongsikan dengan anda tentang kisah seram sihir. Dan kepada anda yang mungkin baru pertama kali mendengarkan kisah seram di channel Seram Santai ini, pastikan anda menekan butang subscribe agar anda tidak terlepas untuk mendengarkan kisah-kisah seram yang bakal diupload daripada masa ke semasa. Okey, sebelum Syafa mula menceritakan kepada anda tentang kisah seram beberapa kisah seram sihir, Syafa nak kongsikan dulu satu sihir yang dikategorikan sebagai sihir terunik di dunia. Sebab apa sihir ini terunik di dunia? Okey. Moka Moma ni adalah satu sihir yang diamalkan oleh orang Bulgaria pada zaman dulu untuk menghapuskan musuh, sebab masa dulu mereka ni nak menghapuskan musuh sebab dia nak rebut wilayah, pembahagian wilayah Eropah Timur masa tu. Jadi untuk menghantar sihir ini kepada mangsa ataupun musuh mereka, mereka perlu duduk secara berkumpulan menyanyikan mantra dengan nada yang tinggi, maksudnya dengan kuat. Dan jika sihir ini terkena kepada mangsa, ia boleh menyebabkan kematian sebab ia mampu merosakkan organ dalaman mangsa. Sebab apa ia dikategorikan sebagai unik? Sebab selalunya sihir kita tahu dia macam bila nak baca mantra tu dia macam bisik-bisik kan, kita tak dengar langsung tak ada macam nak menjerit-jerit kan. Tapi untuk sihir Moka Moma ni dia dikategorikan sebagai unik sebab dia sihir yang dibuat secara berkumpulan dan disampaikan ataupun nak hantar tu kena nyanyi dengan kuat. Okey. Untuk kisah yang pertama, Syafa nak kongsikan tentang kisah yang agak tular beberapa tahun lepas. Kisah ni tular masa Syafa mula-mula mencuburkan diri sebagai admin page seram. Okey, sihir duit RM5, yang mana lokasi kejadian sihir ni pun kedai tu Syafa tahu sebab dia dekat je dengan tempat Syafa di Alustar ni. Okey, kisah dia bermula bila ada orang peniaga di kawasan tempat Kak Ani meniaga ni bagi duit RM5 kepada Kak Ani ni. Okey, Kak Ani ni dia meniaga nasi dengan anak dia, dan keuntungan boleh dikatakan lumayan lah, sebab Kak Ani ni dia masak sedap jadi orang suka pergi kedai Kak Ani ni. Jadi semakin lama semakin maju perniagaan dia, kemudian mulalah timbul orang duk bercakap tentang kedai Kak Ani ni, menyatakan kedai lauk-lauk dia dah tak sedap. Ada yang cakap basi. Jadi macam Kak Ani ni cakap mungkin dah perniagaan dia dah maju, orang nak menjatuhkan dia lah kan. Jadi dia macam tak percayalah. Sampailah seorang pelanggan tetap dia bagi tahu yang dia beli gulai daripada Kak Ani ni basi. Kak Ani pun terkejutlah sebab Kak Ani bungkuskan gulai ataupun orang Kedah panggil gulai. Kalau yang tak tahu gulai tu apa, gulai tu adalah kari. Orang Kedah panggil gulai. Orang sebelah utara ni. Okey. Dia terkejutlah, gulai yang dia bungkus tu baru diangkat ni, maksudnya baru lepas masak, masih panas lagi. Mustahil lah gulai tu boleh basi kan. Jadi atas nasihat ni beberapa orang rakan-rakan dia, Kak Ani ni pun pergilah jumpa seorang pengamal perubatan yang dikenali sebagai Pak Long Non. Okey, Pak Long Non ni dia minta petunjuk daripada Allah. Kemudian dia tanya kepada Kak Ani ni, dia tanya, ada tak peniaga dekat situ datang beli nasi ayam bagi duit RM5 tapi dia tak nak baki? Kak Ani kata ya. Okey, itulah Pak Long Non ni kata itulah sihir jin yang ada dekat duit RM5 itulah punca gangguan di kedai Kak Ani. Jadi Pak Long Non ni pun dia menyediakan orang cakap air untuk pulihkan balik perniagaan, pulihkan gangguan yang berlaku dekat kedai Kak Ani ni. Dan Pak Long Non ni pun bagi tahu dekat Kak Ani bahawa berkemungkinan besar orang yang peniaga yang bagi duit RM5 tu akan datang balik ke kedai Kak Ani. Selepas beberapa hari Kak Ani ni buka perniagaan,
Memang betul lah apa yang Pak Lonon ni cakap. Orang yang hantar yang bagi duit RM5 tu datang balik, peniaga tu datang balik kedai Kak Ani. Kemudian dia nak bagi Kak Ani ni dah macam dia dah tahu orang yang sihir kedai dia macam nak marah lah, tapi dia tahan sabar dulu. Dia tahan sabar. Masa peniaga yang menyihir kedai Kak Ani ni nak bayar pada Kak Ani duit RM5, Kak Ani cakap tak payah, dia sedekah je makanan tu. Jadi dengan muka yang pucat, peniaga ni pun yang nak nyihir kedai Kak Ani ni keluar. Dan Alhamdulillah rezeki Kak Ani pun mencurah-curah, dan Allah cakap sebagai hukuman lah kepada peniaga yang menyihir Kak Ani ni, perniagaan peniaga tersebut ditutup. Kalau sebagai peniaga ni, sihir menyihir ni orang cakap lumrah lah. Dan ada satu kisah yang saya baca di Indonesia, kisah yang berlaku di Indonesia tentang seorang peniaga yang buka warung je. Dia buka warung tepi jalan, meniaga ayam bakar. Okey, warung peniaga ayam bakar ni memang laris sebab ramai, sebab lagi satu dia murah. Bila murah, memang orang suka pergilah kan. Satu hari peniaga ni dengar kabar yang ada orang nak buka satu kedai lagi yang beberapa meter jauh sikit daripada kedai dia ni, nak meniaga menu yang sama, menu ayam bakar. Jadi dia macam mula-mula peniaga ni dia positif tau. Dia cakap biarlah, mungkin dia rasa macam dia dah ada pelanggan, jadi dia tak perlu risau sebab dia ada pelanggan tetap. Jadi rezeki tu Allah yang pegang. Dia peniaga ni dia macam orang cakap dia positif lah, fikir positif. Tapi bila kedai baru yang jual ayam bakar tu dibuka, kedai peniaga ni yang dah lama meniaga ni langsung tak ada pelanggan. Jadi setiap hari dia perlu mengurangkan kuantiti ayam yang dia bakar tu. Satu hari dia macam masa dia nak kemas kedai dia ni dah tak laku, dia terpaksa tutup lah kedai dia ni. Dia nak tutup, setiap hari dia buka tapi tak ada pelanggan langsung. Tak ada pelanggan langsung yang datang. Dan satu hari dia tak bakar pun ayam. Dia pergi kedai dia, peniaga ni tengok ada macam rangka ayam tau. Rangka ayam yang tak tahu datang daripada mana. Dia heran, lepas tu dia buat tak tahu lah. Dia buat tak tahu, dia kemas je, buang. Dia buang je rangka ayam dia jumpa tu. Kemudian satu malam macam tu, dia buka juga kedai dia kan, tak laku kan. Dia kan jenis positif kan. Jadi dia macam, dia tetap tunggu pelanggan. Dia kan mana tahu mungkin ada rezeki dia. Dia nak tutup dah kedai. Bila tutup kedai kan, kira macam orang cakap pelanggan tetap dia lah datang jumpa dia. Takkan dah nak tutup, dia cakap. Dia dah mai tadi tengah hari. Dia datang tengah hari. Akak ni tak buka kedai. Peniaga ni tak buka kedai. Lepas tu dia datang petang pun tak buka kedai. Lepas tu bila nak datang makan, akak ni tutup. Lepas tu peniaga ni pun dia terkejut lah. Bila masa pula dia tutup, satu hari dia duduk kat kedai, tapi orang nampak kedai dia ni macam tutup. Jadi bila dia rasa macam tak sedap kan, tak apalah, dia pergi jumpa seorang orang cakap perawat lah kan. Dia jumpa perawat, kemudian perawat tu bagi tahu bahawa dekat depan pintu masuk kedai perempuan ni, kedai peniaga ayam bakar ni, ada satu lembaga hitam yang duduk untuk menghalang pelanggan nampak kedai tu. Maksudnya pelanggan akan nampak kedai tu tutup. Dan itu kisah biasalah kalau kata sihir sebenarnya. Kalau sekarang ni peniaga-peniaga ni, mereka bukan sahaja zaman sekarang ni lah kan, zaman milenium ni, bukan sahaja terdedah kepada sihir. Sihir masih lagi ada, tetapi terdedah dengan media sosial. Bila tak laku kan, nanti kalau tak sedap nanti viral. Lepas tu nak jatuhkan perniagaan orang pun viral. Kadang-kadang YouTube yang pergi buat review pun dia cakap macam ni, macam terlampau orang cakap terlampau jujur sangat. Mungkin itu boleh juga merosakkan ataupun menutup periuk nasi peniaga juga. Sebab makanan ini kita makan, kadang-kadang setiap tekak orang ni tak sama. Kalau orang cakap sedap, kena kat tekak kita tak sedap. Kalau orang cakap tekak orang sedap, jadi kita tak boleh nak terus nak menyebarkan di media sosial. Tak boleh macam tu, tutup periuk nasi orang. Okey, Syafa dah kongsikan tentang sihir yang dialami oleh peniaga. Sekarang Syafa nak kongsikan pula tentang kisah sihir
cinta ditolak. Dia disihir sebab lamaran ditolak. Okey, kisah ni dialami oleh M, bukan nama sebenar. M ni dia disihir oleh bekas kekasih dia sebab mak ayah M ni ditolak pinangan lelaki ni atas sebab-sebab tertentu. Jadi satu malam bumbung rumah M ni seolah-olah dihentam dengan sesuatu yang agak kuat. Bila sebaik saja hentaman tu kena dekat bunyi dekat atas bumbung rumah M ni, teruslah M ni kejang macam orang kena sawan. Dia kejang, kemudian buih putih keluar daripada mulut. Keluarga dia bawa dia pergi ke hospital dan dia koma 3 bulan. Bila doktor cek organ dalaman dia semua okey. Tapi M ni terpaksa pakai alat bantuan pernafasan. Dia tak boleh nak bernafas sendiri. Daripada dia duduk hospital daerah, dia dipindahkan ke hospital besar. Sebab doktor pun tak tahu punca nak cari sakit apa. Sebab dia 3 bulan doktor tak tahu sakit apa. Jadi sampailah ada saudara mara dia menyarankan bapa si M ni untuk berjumpa dengan orang cakap perawat ni. Jumpa dengan perawat. Jadi dia jumpa seorang perawat. Perawat tu datanglah ke rumah M ni. Bila sampai ke rumah M ni, dia nampak gambaran ni. Dia sampai dekat situ, dia dapat satu gambaran yang mana M ni seolah-olah sedang diikat kesakitan dan minta tolong untuk dilepaskan. Jadi dia pun mulakanlah. Dia mula rawat dan selepas begitu keesokan harinya, terus M tu sedar daripada dia punya koma dan boleh menggerakkan dia macam elok lah, terus sihat. Jadi selalunya kita dengar orang yang kena sihir ni, orang sihir sihir cinta ditolak ni, mungkin dia sihir bagi kurus, bagi keluar paku. Tapi sebenarnya sihir ni kadang-kadang pun dia boleh buat secara macam bagi koma. Dan ada satu sihir ni masa Syafa, kawan-kawan Syafa yang terbabit dalam paranormal ni kan, dia pernah kongsi tahu dengan Syafa satu sihir. Dia cakap sihir ni dihantar kepada mangsa. Kalau macam tadi M tu dia koma tau. Tapi kalau sihir ni yang kawan Syafa cerita ni, sihir ni dihantar kepada mangsa. Mangsa tu hidup, tetapi bila orang pegang nadi dia, orang cek nadi dia tak ada. Maksudnya jantung dia tak berdegup. Dia hidup lagi. Jadi bila dah jadi macam tu, orang doktor akan sahkan dah meninggal dunia. Bila dah meninggal dunia, orang akan kafankan dia. Masa dia kafan, orang kafankan dia tu, dia nampak tapi dia tak boleh nak bercakap. Sebab dia macam ditutup tau. Dia macam dimatikan tau. Dia dimatikan. Jadi dia nampak, dia dengar semua. Dia dengar apa yang orang cakap, orang keliling dia cakap, tapi dia tak boleh nak bercakap. Dan sehinggalah dia dikebumikan. Maksudnya ni orang cakap kes sihir tanam hidup-hidup lah. Walaupun kita tengok orang cakap dia nadi dia tak berdenyut, tapi sebenarnya dia masih hidup. Ada baca dalam satu novel, kisah ni ada dalam satu novel. Jadi Syafa tanya kawan Syafa, ada tak sihir macam ni? Jadi dia cakap ada. Dalam novel yang Syafa baca tu, muncullah mangsa yang kena sihir ni, salah seorang yang pergi masa majlis orang nak kebumikan dia tu. Dia mendengar, dia macam ada kelebihan, dia watak tu dia mendengar watak yang lagi seorang ni yang dikebumikan ni, yang kena sihir dia dengar kata hati orang tu, jadi ditahan daripada dikebumikan. Ada juga sihir dia sihir ni tak semestinya hantar paku ke, hantar benda-benda yang orang cakap yang mengeri-ngerikan ni. Tak, dia kadang macam sihir macam bagi koma macam ni pun ada juga. Okey, Syafa nak teruskan lagi dengan kisah disihir oleh jiran. Jiran ni pun antara mereka-mereka yang berpotensi untuk menghantar sihir kepada jiran yang lain, kerana dengki. Jiran ni lebih daripada dia beli kereta mewah, daripada dia beli sofa ke, beli TV ke, beli apa yang lebih pada dia tak mampu, dia sakit hati. Okey,
kisah ni dia agak trending di Twitter beberapa tahun yang lepas. Kisah yang dikongsikan oleh Gina. Gina ni dia bapa dia ni pegawai daerah. Jadi kita faham pegawai daerah ni memang banyak duit lah kan, pangkat dia tinggi. Daripada menyewa dia pindah, dia berpindah kat daerah tu. Daripada dia menyewa, bapa dia beli sebuah rumah. Bila bapa dia beli sebuah rumah, mak dia ni baiklah dengan jiran-jiran Jadi sampaikan jiran-jiran dia nak pergi mana-mana pun tinggalkan anak dia dekat rumah si Gina ni. Jadi nak dijadikan kisah, satu hari masa mak Gina ni keluar pergi balik kampung, tinggal Gina dengan adik-beradik dia kat rumah, bapa dia ni secara tiba-tiba macam kena stroke. Jadi Gina ni pun macam gelabah, dia pergi cari jiran dia untuk minta bantuan lah untuk pulihkan bapa dia. 3 hari berturut-turut, setiap kali waktu maghrib bapa dia ni macam kena stroke. Jadi Gina ni dia ambil keputusan lah untuk bawa bapa dia ni pergi hospital. Masa dekat hospital, bapa Gina ni terus sihat. Waktu orang cakap waktu maghrib pun tak ada macam nak kena stroke ke apa, tak ada langsung. Jadi salah seorang daripada jiran mereka ni pun datang ke hospital. Dia cakap ada sesuatu yang tak kena. Cakap tak apa, nanti bila bapa Gina ni balik rumah, dia nak pergi ke rumah, dia nak tengok apa sebenarnya ada dekat rumah Gina ni. Sebelum sampai saja bapa dia sampai ke rumah, tiba-tiba adik Gina ni dah menjerit-jerit macam kena histeria. Bila sampai histeria, ustaz yang datang tadi dengan jiran tadi tu dah sampailah, datang ke rumah nak tengoklah kan keadaan sebenarnya kenapa adik Gina ni menjerit-jerit kena histeria. Rupa-rupanya adik Gina ni dia nampak ada lembaga hitam sentiasa mengikuti bapa dia. Sebab tu dia rasa macam orang cakap dia nampak benda tu dia histeria. Jadi mak Gina pun balik daripada kampung. Kemudian mak Gina ni tertanya-tanya lah kan, siapa yang buat ni, siapa yang hantar gangguan macam ni dekat dia punya keluarga kan. Jadi ustaz tu cakap ustaz tu suruh mak Gina ni sembahyang minta petunjuk daripada Allah, siapa yang hantar. Kalau Allah nak tunjuk, Allah akan tunjuklah siapa yang hantar gangguan kepada keluarga Gina ni. Kemudian dengan izin Allah, Allah tunjukkan siapa yang hantar sihir kepada keluarga Gina ni. Rupa-rupanya yang hantar pun, orang cakap yang hantar gangguan ni pun adalah orang yang selalu hantar anak, yang tinggalkan anak dekat rumah mak Gina ni, kepada yang tinggalkan anak di rumah keluarga Gina ni juga. Dan bila disiasat, rupa-rupanya jiran dia ni suka menyihir orang-orang, membuat gangguan kepada jiran-jiran lain sebab dengki. Jadi dalam hidup jangan ada satu pun perasaan dengki, sebab satu perasaan dengki tu dia boleh merosakkan hati manusia dan mungkin boleh menyebabkan hilangnya pertimbangan. Dan bila di saat hilangnya pertimbangan tu, mulalah syaitan ambil peranan menghasut, suruh buat sesuatu seperti menghantar gangguan ataupun menyihir orang yang kita tak suka tu, ataupun orang yang kita dengki. Sesungguhnya setiap manusia itu telah ditetapkan rezeki masing-masing, dan rezeki semestinya tidak salah alamat ataupun tidak pernah pun salah alamat, yang pasti cepat ataupun lambat. Okey, mungkin Syafa nak kongsikan kisah. Mungkin anda pernah dengar kisah Nabi Muhammad. Nabi Nabi junjungan kita disihir. Dan kali ni Syafa nak kongsikan sedikit kisah Nabi Muhammad yang disihir oleh orang Yahudi. Yang mana orang Yahudi ni dia langgar perjanjian, dan jadi Nabi terjadinya bila dilanggar perjanjian, maka terjadilah satu perang yang dinamakan Perang Khaybar. Jadi Nabi selepas pulang daripada perang tersebut, Nabi disihir sebab orang Yahudi ada kadam Nabi ni, dia telah budak kadam ni dia telah curi Nabi punya sikat rambut. Kemudian
dibawa kepada seorang tukang sihir, Labid bin Aqsam, iaitu seorang tukang sihir yang terkenal di kalangan kaum Yahudi ni. Kemudian mereka ni menyihir Nabi, di mana sikat Nabi ni diikat bersama dengan 11 lilitan dan sebatang lilin yang dicucuk dengan 11 batang jarum. Dan Nabi terkena sihir selama 40 hari. Yang mana ikatan 11 jarum dan 11 ikatan tu telah dibuang ataupun dimasukkan ke dalam telaga yang Nabi selalu mandi. Dan Nabi terkena, dan satu malam selepas Nabi meminta pertolongan ataupun bermohon kepada Allah, Allah telah utuskan 2 orang malaikat yang berupa 2 orang lelaki, menyerupai 2 orang lelaki datang kepada Nabi. Dan salah satu malaikat tersebut telah membacakan kepada Nabi surah Al-Falaq dan juga surah An-Nas. Jadi keesokan harinya tu Nabi mengarahkan 3 orang sahabat dia untuk pergi ke telaga tersebut. Dan masa 3 orang sahabat Nabi ni dia pergi ke telaga yang Nabi mandi tu, dia nampak seolah-olah air tu berwarna merah, macam terendam dengan air inai. Dan pokok-pokok kurma kat situ pun nampak macam banyak kepada syaitan. Kemudian mereka sahabat Nabi yang ketiga orang ni menimba keluar segala air dalam telaga tersebut dan angkat batu. Di sebelah batu itulah ada bungkusan, dan bungkusan tu dibawa kepada Nabi. Nabi pun bacalah ayat surah Al-Falaq dan juga surah An-Nas. Setiap kali Nabi membaca surah tersebut, satu ikatan terputus. Dan selepas daripada itu Nabi pun sihat. Dan kalau untuk pengetahuan anda, sihir yang datangnya daripada anggota badan, maksudnya kuku dan juga rambut daripada badan mangsa yang nak dihantar sihir tu adalah sesuatu yang kalau jika terkena sihir tu dengan izin Allah, seseorang itu akan terasa kesan yang amat dalam. Jadi kalau kita nak buang ataupun kita potong kuku ataupun rambut, pastikan kita buang ataupun kita tanam. Lebih kita tanam agar orang cakap tidak berlakulah sesuatu yang tak diingini. Teringat pula Syafa tentang kisah budak universiti yang terkena sihir. Sebab biasalah kita duduk dekat bila dah duduk kat hostel ni, kita potong kuku, kita buang, kita tak sangka pula bila dah buang tu ada pula yang iri, kutip kuku tu pergi sihir. Kisah dia. Dan orang pelajar ni dia alami sihir, dia terkena sihir, iaitu batuk berpanjangan sehingga mengganggu dia punya prestasi pelajaran. Dia macam orang dengki lah, sebab budak ni dia pandai, selalu dapat anugerah dekan. Jadi dia adalah orang yang iri-iri hati dengan dia. Tapi Alhamdulillah lah, dengan izin Allah dia tetap meneruskan pembelajaran dia. Dan Alhamdulillah dia dah grade. Ini antara kisah yang Syafa baca. Dan kalau sesiapa yang pernah kena sihir, dia akan rasa dia akan rasa sakit pada sendi. Jadi kalau kalau macam ada siapa yang sakit atau siapa yang sering terkena sihir, pastikan kita rajin berpuasa. Sebab berpuasa ni pun salah satu cara untuk kita elak disihir. Sebab sihir ni dia dihantar dan masuk ke dalam badan manusia melalui liang-liang roma ataupun rongga-rongga badan. Okey. Setakat ini sahaja kisah yang Syafa kongsikan. Sesungguhnya yang baik itu datang daripada Allah dan yang buruk itu datang daripada Syafa. Dan Syafa mendoakan anda dan keluarga anda agar sentiasa dilindungi oleh Allah daripada gangguan iblis, syaitan dan juga jin serta gangguan manusia. Dan anda juga dikurniakan dengan rezeki yang berlimpah ruah, rezeki yang banyak, rezeki yang lancar. Dan kita berjumpa lagi dalam episod yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.